Jika keputusan di Piala Dunia 2021 jadi sandaran kombinasi Manyi dan Pandelela Rinong untuk dibandingkan dengan podium Rio 2016, maka impian pingat boleh dilupakan. Di Rio 2016, Pandelela dan Cheong Jun Hong catat 344.34 mata, manakala di kejohanan dunia yang lalu, Manyi dan Pandelela gagal memecah masuk kelompok 300 mata. Buat masa ini, Manyi perlu letak kepercayaan kepada program jurulatih negara Lirui dengan Olimpik Tokyo berbaki 23 hari untuk dia capai kemuncak prestasi setanding dengan kemampuan Pandelela Jun Hong. Terus cakap kita punya training progresif dengan baik. So agak-agak dalam 80%. So dalam next 3 weeks boleh sampai peak lah. Untuk diving kita kena macam long term and then long term training load high. Badan pun kena in top condition lah. Tak ada injured ke apa-apa. So after 3 weeks, kalau preparation macam sekarang and then tak ada full injury, chances untuk kita dapat medal memang ada lah. Sebab kita memang ada kita punya strength, tapi at the same time kita punya kompetitor pun banyak. Bagaimanapun, Manyi ada segala sumber inspirasi untuk memastikan dia tidak berputih mata di Tokyo. Sejak menjadi penerjun negara bermula 1998, dia tidak pernah mengimpikan untuk buat 5 penampilan Olimpik selepas edisi 2000, 2004, 2008 dan 2012. Memang bukan senang lah untuk qualify untuk Olimpik sebab sebelum ni untuk acara saya cuma top 3 yang qualify untuk World Championship dan untuk World Cup 4 kota lagi. So saya rasa apa-apa kita kena konsisten lah and then memang kena usaha lah, kena usaha. Bila buat satu kena serius, kena usaha. Confirm Olimpik terakhir untuk saya. So personally saya memang target untuk dapat pingat and memang saya tengah usaha untuk itu bersama dengan Pandelela. So hopefully lah kali ni boleh mencapai sasaran saya. Hello Ahmad. Memang best lah tengok semangat Manyi sebab ialah secara logik ini mungkin her last Olympic appearance, so dia nak balik dengan pingat. Ya, betul. Tapi Matt kan, Assalamualaikum Matt. Waalaikumsalam, Akbar. Okey, baik. Matt, saya tak nafikan sebenarnya acara terjun seirama ni peluangnya selalunya untuk Malaysia baiklah untuk meraih pingat. Tapi kan kalau kita tengok terjunan dengan catatan mata 288.36 yang dilakukan Manyi dan juga Pandelela Rinong di World Cup Jepun, saya nampak agak jauh sebenarnya dari sasaran untuk kita at least berada di pingat gangsa. Tapi Ahmed mungkin ada pandangan yang berbeza daripada saya. Benar Akbar, kalau difikirkan ataupun dibandingkan keputusan Rio 2016 dengan apa yang Manyi dan juga Pandelela capai di Piala Dunia Tokyo sangat jauh. Tapi yang pertama, saya sangat menghormati Manyi. Inilah beza seorang atlet veteran. Dia pergi ke temasya paling ulung, mahu membawa pulang pingat untuk negara dan untuk diri dia sendiri. Tak macam atlet muda yang selalu kita dengar, pendedahan dan juga mahu cuba yang terbaik. Tapi mungkin kita boleh buat sedikit perbandingan mengapa saya katakan sukar buat masa ini untuk kita menjangkakan pingat daripada Pandelela dan juga Manyi, kerana kalau diambil kira 288.36 mata ni nak dibandingkan dengan podium Rio 2016, maka kalau keputusan Rio 2016 itu diambil kira, maka Manyi dan juga Pandelela ni sekadar tamat di kedudukan ke-8. Itu kedudukan kalau dibandingkan dengan dua temasya ini. Jadi dengan perbezaan 60 mata lah, pingat perak yang diraih oleh Jun Hong dan juga Pandelela ni, ada satu kerja keras yang perlu dilakukan dalam tempoh 3 minggu ni, satu cabaran yang cukup besar. Dan keyword daripada Manyi adalah untuk tidak mengalami kecederaan kerana fizikal adalah sangat penting dalam sukan seperti terjun ni. Okey, dan of course bila kita tengok pengutar mata tu semua, apa yang menjadi punca utama atau the source of pengutar mata adalah darjah kesukaran kan. Kita nak perbezaan ni, darjah kesukaran berbanding Olimpik Rio apabila Pandelela dengan Jun Hong dan juga Piala Dunia baru-baru ini Manyi dan juga Pandelela. Okey, kalau kita lihat darjah kesukaran, kalau dibandingkan juga pingat perak Jun Hong dan juga Pandelela dengan pingat emas yang menanggi China juga tidak banyak berbeza. Begitu juga dengan darjah kesukaran yang kita lihat pada ketika ini di Rio 2016 dan juga di Piala Dunia 2021, nampak tidak ada perbezaan.
daripada darjah kesukaran daripada terjunan pertama sehingga terjunan kelima. Apa yang saya dapati selepas membandingkan kedua-dua keputusan, Mani dan juga Panderella mula hilang mata terjunan ketika terjunan kedua. Dan kalau kita fast forward kepada terjunan kelima, dengan statistik yang saya ada, di Rio 2016, Jun Hong dan juga Panderella merekodkan 82.56 mata, tetapi di Tokyo Piala Dunia yang baru-baru berakhir pada bulan Mei yang lalu, Mani dan juga Panderella sekadar mencatatkan 58.56 mata. Jadi ini yang sangat penting, bahawa 3 terjunan pertama itu adalah untuk mencari rentak dan juga konsistensi, dan 2 terjunan terakhir tidak melakukan sebarang kesilapan yang besar, kerana apabila tinggi darjah kesukaran, lebih banyak kesilapan, maka lebih rendah mata yang akan dikumpul oleh penerjun lah. Okey Ahmed, tak boleh kalau kita dah menang pingat perak di Rio, kita tak pulang dengan pingat dalam acara itu. Baik, saya tak suka nak cerita faktor umur, tapi kalau kita tengok China kan, mereka selalu datang dengan penerjun usianya bawah 20 tahun, 19, 18, even 17, 16 mungkin. Tapi dengan faktor umur 36 tahun ini, suka tak suka kita kena cakap juga. Apakah ini juga mempengaruhi sebenarnya terjunan legend kita, the living legend? Ya, dalam sukan yang membabitkan keperluan fizikal yang cukup luar biasa, sudah pasti usia memainkan faktor. Tapi apabila kita bercerita mengenai Olimpik, Olimpik ni satu saingan yang cukup istimewa. Bayangkan seorang atlet yang memiliki pengalaman 4 Olimpik. 16 tahun, 4, 8, 12, 16 tahun pengalaman di situ. Boleh tidak beraksi di Olimpik 2016 dan comeback 5 tahun selepas itu pada usia 36 tahun untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi kita tidak boleh nafikan kemampuan Leong Mani untuk mempamerkan aksi yang setaraf dengan kehebatan pelari renong dalam acara sirama yang kalau kita lihat ni memerlukan kesamaan yang cukup luar biasa. Jadi saya percaya nothing is impossible, tidak mustahil untuk Mani tampil dengan aksi terbaik dan mau pulang pingat. Tak kisah pingat apa, tapi bagi saya jika ada pingat, cukup satu kejayaan yang manis buat Mani. Kalau ada pingat memang mencipta sejarah juga dengan umur Mai pada 36 tahun kan. Okey, Ahmad, kita tengok tadi perbezaan yang ketara lah 2016 punya result dan juga 2021 World Cup yang result kan. Tapi mungkinkah kekangan COVID-19 dengan penerjun-penerjun tak dapat exposure yang secukupnya, that's why Mani dan juga Panderella punya pungutan pingat tu rendah? Ya, itu tidak dapat kita nafikan bahawa bukan sahaja daripada sukan terjun. Saya tidak begitu tahu mengenai kontingen lain. Kalau badminton saya boleh jawab, skuad China dia orang memiliki kejohanan dalaman yang cukup banyak. Saya fikir itu juga untuk skuad terjun mereka, di mana mereka melakukan simulasi sejak negara mereka tidak dibenarkan sebarang penyertaan untuk kejohanan-kejohanan luar. Tapi saya percaya ini situasi yang dihadapi seluruh dunia. Jadi ini akan memberikan sedikit bukan saya katakan kelebihan, tetapi mungkin even playing field lah, kesamarataan di antara penerjun-penerjun negara dan juga kontingen lain yang beraksi dalam acara 10 meter platform sirama itu. Dari China lah. Ya, kita harapkan Mani akan menempa satu sejarah terbaik untuk bukan saja untuk Malaysia tapi untuk dirinya sendiri. Okey Ahmad, tunggu kat situ. Kita akan comeback dengan Ahmad sebentar lagi. Kita kolam renang lagi. Kolam renang lagi tapi bukan terjun, kita tukar aja. Okey, sekarang hanya berbaki, bak kata Akbar, 23 hari lagi ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo. Persiapan penerjun negara Wendy Ng Yan Yi berjalan lancar tanpa sebarang kecederaan. Wendy berkongsi kepada Muiz Azriz perkembangan terkini latihannya serta misi peribadi yang ingin dicapai di bumi matahari terbit itu pada 23 Julai depan. Persiapan okay, and then we've been training very hard. And we are quite excited that the Olympic is going very well. To prevent getting injury, because competition is very near, and then we are not allowed to go anywhere except hostel and training. So I think it's very safe for us right now. Yeah, my dive been training, and then no increased difficulty, but then just a normal difficulty that I usually do. So I think it's pretty good, yeah. Ini merupakan penampilan ketiga Wendy dalam tamasya berprestij itu setelah berjaya menamatkan saingan di tangga ke-10 pada aksi final dalam acara individu 3 meter papan anjal Olimpik Rio 2016.
Bagaimanapun, pada Olimpik kali ini, Wendy bakal beraksi dalam acara 3 meter papan anjas seirama bersama penerjun negara Nordabita Sabri. Dengan pengalaman beraksi dalam 2 Olimpik terdahulu, Wendy yakin mampu membawa perbezaan pada tamasya Olimpik kali ini apabila mempunyai setahun lebih untuk mempersiapkan diri akibat pandemik COVID-19. I must say I was ready and then must be confident about Olympic. And then not everyone can achieve, everyone dreams is to be in the Olympic. Yeah. So I'm very grateful that I get to participate in this Olympic. The beza is we get another 1 year for this Olympic to train. Yeah, we got extra time to prepare ourselves. And then I think most successful is we get to go there and participate for this Olympic. That's a must. And then I hope that I get my personal best score. Yeah. Sudah pasti penampilan kali yang ketiga di Tamasya Sukan Olimpik akan berikan satu impak kepada penerjun ini. Eng Yan Yi, ini kita lihat bagaimana apakah pencapaian terbaik yang pernah diraihnya pada Sukan Asia 2018 di Indonesia. Dia berjaya dan mengungguli pingat perak dengan mencatat 298.23 mata yang agak tinggi juga untuk penerjun ini. Dan untuk maklumat anda semua, pada 25 Julai hingga 7 Ogos 2021 di Pusat Akuatik Olimpik, kita akan menyaksikan penerjun-penerjun negara akan memulakan misi untuk memburu pingat dengan 4 pingat emas lelaki ditawarkan dan juga 4 untuk kategori wanita. Sementara itu, perenang wanita negara Pi Jing Eun terkenang pengalaman mengecewakan waktu penampilan sulung Olimpik di Rio 2016. Beraksi dalam acara 100 meter kuat dada, Jing Eun tersingkir di peringkat saringan. Satu yang mahu dielakkan dia apabila buat penampilan di Olimpik Tokyo nanti. When I went to Rio, I was only 18 years old. I had no idea what I was doing. I was so nervous. And right now, 5 years later, I think mentally I'm more matured and more experienced. So I'm going to give my best, and I can't promise anything, but I will definitely, of course, I want to do better than last time. So yeah, we'll see how it goes. Bagaimanapun, Jing Eun terkilan apabila acara kegemarannya 50 meter kuat dada tidak dipertandingkan di Olimpik Tokyo. It's kind of a bummer that they did not add the 50 breaststroke, because I think 2 or 3 years ago they were deciding to add the 50 strokes or the 800 freestyle and 1500. But as of now, I've qualified in 100, and I think Asum is adding me in the 200 meter breaststroke too, although that's not my best event, but still, I'll definitely give my best. Okey, Jin Eun akan beraksi di dalam acara yang tapi bukan favoritnya lah, 50 meter kuat dada tak ada. Tapi apa pun, saya rasa pengalaman daripada Rio 2016 pasti akan dibawanya ke Tokyo. Dan untuk acara renang, dia akan bermula 24 Julai 1 hingga 1 Ogos di Pusat Akuatik Olimpik. 18 acara lelaki, 18 acara wanita dan 1 campuran. Altogether, 37 pingat emas. Okey, kita kembali bersama dengan Ahmad. Antara keyword Jing Eun tadi adalah more mature dan more wiser kan. Perbezaan antara Olimpik Rio dan juga Tokyo adalah pengalaman Jing Eun juga kan Ahmad di Amerika Syarikat, di mana dia memang berpengkalan di sana. So ia pasti membawa impak positif dan juga cara renangan yang berbeza berbanding di Rio. Ya, sebenarnya saya teruja apabila diberikan peluang untuk menemu ramah Hafiz Jing Eun, kerana saya masih ingat lagi pasca Olimpik Rio 2016, aksi saringan 100 meter kuat dada tu dia terus ke mix zone, di mana saya menantikan kehadiran dia untuk mendapatkan reaksi, terus berlinang air mata, tak berkata apa-apa, terus dia dibawa ke bilik persalinan lah oleh pegawai media ketika itu. Jadi selepas 5 tahun, lebih kurang setahun setengah berpangkalan di Amerika Syarikat, yang penting adalah catatan masa untuk atlet ataupun untuk perenang sebenarnya. Dan kalau kita boleh lihat, sejak daripada Olimpik Rio 2016, ada peningkatan yang memberangsangkan dengan Sukan SEA 2019 dalam acara 100 meter kuat dada, catatan 1 minit 08.50 saat yang menyaksikan dia memenangi pingat emas. Jadi saya mengharapkan agar dia di Olimpik Tokyo ni berupaya untuk memperbaiki personal best dia lah, dan untuk memastikan ada peningkatan yang boleh dibanggakan oleh Jing Eun dan tidak lagi mengalirkan air mata, sebaliknya senyuman dan juga mungkin perkongsian kepada wartawan yang akan bertugas di sana nanti. Okey, baik. Cukup ke, Matt? Hanya memperbaiki personal best saja untuk di Tokyo kali ini. Tak boleh dapat lebih daripada itu?
Bagi saya senario yang paling baik selain daripada personal best mungkin menjadi terbaik Asia Tenggara kerana kita tahu penang-penang daripada Vietnam juga memiliki kredibiliti mereka tersendiri sebagai antara terbaik di Asia dan juga di dunia. Jadi personal best dan mungkin target terbaik Asia Tenggara. Ada apa-apa lagi Ahmad nak tambah daripada conversation Ahmad dengan Jing Eun tadi? Ya, mungkin Adeline, perbincangan kita dengan pakar sukan akuatik Nadia Rena Bazli Azmi, Jing Eun pun ada menyebutkan bahawa ASUM akan meletakkan dia ataupun menyenaraikan dia dalam acara 200 meter kuat dada. Ini bukan acara kegemaran dia. Di Sukan SEA 2019 pun tidak berada di atas podium. Dia layak dalam kategori B dalam acara 100 meter. Jadi sebagai bonus di mana dunia dilanda COVID, tidak ada kejohanan kompetitif. Jadi Badan Dunia FINA memperuntukkan satu tiket tambahan lah. Jadi kita akan menantikan keputusan sama ada Jing Eun dapat beraksi dalam 2 acara ataupun tidak dalam tempoh beberapa hari lagi. Agak-agak dia dapat mencatat di bawah 1 minit 8 saat lah. Itu harapan jadi saya lah itu sebenarnya. akan menampakkan peningkatan yang cukup luar biasa lah. Walaupun sesaat Akbar, tapi cukup bernilai dalam sukan renang kita. Betul, Setuju. betul. 1 jari lebih pun boleh menang emas. Betul. Okey, baik. Terima kasih, Ahmad. Terima kasih Ahmad. Sama-sama. Assalamualaikum.